Clear, Clear, madam. madam. Ada nak tanya? Okay, again, please make sure write your answer in maximum 2 decimal places. Unless kalau soalan minta lebih, you follow that question. Kalau tak, just pakai 2 decimal places lah. Kalau okay. And then apa lagi pasal quiz. I believe that quiz 2 are not yet be upload on the iTaklim, so please wait. But again, the due date is still 27. Quiz 1 and quiz 2. So make sure that you planning your schedule so that you have a plenty time to do your quiz 1 and as well quiz 2 before 27 of September 2021. Jangan tunggu last minute kan nanti congested sebab itu you tengok pun sendiri macam mana kalau satu CFS nak pakai iTaklim. Jadi kita haraplah sistem kali ni dia okey dan dia boleh manage to capture your answer. Okay. So for this tutorial 3, as we refer to your outline, we are going to discuss chapter 5 and chapter 6. But I'm only going to discuss question daripada buku teks sahaja. Web assign you can straightly do by through that platform of web assign. Hanya siapa yang tanya soalan saja yang madam akan jawab. Maksudnya ni lah. Tapi through our tutorial hanya daripada buku teks saja. Sebab web assign tu you boleh terus dapat jawapan nanti later lah. Tapi after a few attempts. Okay. Untuk tutorial, web assign for tutorial question. Okay, so kita look on chapter 5 dulu. Okay. Mana soalan? Okay. Yeah. Alright, so we look on the question chapter 5, question 17, 19, and 29 from your textbook. Okay, so draft solution yang group yang buat tu dia ada different question sebenarnya. So there will be a part of the draft solution tu yang madam ambil. Yang lain memang tak adalah. So it was a part of assignment. So kita tengok soalan chapter 5, number 7. Okay. So the three forces acting on the object F1, F2 and F3. And then the object experience an acceleration of magnitude 3.75 meter per second. So it asks to calculate to determine the direction of acceleration. Okay. So as you can refer to this proposed draft solution by the group. So first, again and again, as all the three forces are having their components, and except for F3 sahaja, F3 hanya ada satu komponen X. So you need to sum all of the forces respect to their component X and Y. So this group already proposed this one. And then from this equation, we can calculate the condition of the angle or the direction of your acceleration, as we know that your force is proportional ataupun arah dia sama. So whatever arah force, itulah arah acceleration. So that's why, as you can see, this group they come in with the solution that tangent function fx divided by fy divided by fx. So dapatlah dia punya nilai. So as you can refer to this value fy dengan fx ni, dua-dua berada di kuadran ketiga. Daripada based on this coordinate x dia dan coordinate y dia, fx dia negative 42 and then fy dia dekat negative 1. So maksudnya kalau madam lukis dia jadi macam ni, 42 towards the left and then negative 1 towards downward. So that's why you will get this angle. So this group come up with the angle at the respect to third quadrant 181.36. Kalau you calculate ni, you akan dapat sebenarnya 1.36. Tapi ini untuk first quadrant. Kita tak nak first quadrant sebab dia bukan berada di first quadrant. Dia berada di third quadrant. Kalau you nak buat macam ni 1.36 boleh, tapi kena indicate third quadrant. Third quadrant. Kalau tak ada perkataan ni salah. Okay. Yang ini jawapan dia lah. 181.36 degree. Okay. Clear tak? Dua option lah, nak jawab yang ini boleh, nak jawab yang bawah pun boleh. Okay, tapi maksudnya dia untuk third quadrant. Okay,
And then B, it asks you to calculate the mass. So daripada equation second law, F equal to ma in terms of magnitude. So force ni you kena calculate in terms of magnitude. So this group propose calculate the magnitude of, kenapa 41 pula? 42 lah. Okay. 42 square plus 1 square. Sebab F pakai kita punya, apa ni? Equation apa ni? X square plus Y square ni, brother sister. Equation apa? Kalau nak calculate magnitude kita pakai equation apa? Theorem Pythagoras. Very good, theorem Pythagoras. Good. And then you will get the value divide by 3.75 for your acceleration. So the mass is 11.2 kilogram. So I give you the option. You nak calculate cari A dulu pun boleh, tak ada masalah. Tapi asking Y component. Okay, C. What are the, if the object is initially at rest, what is the speed after 1 second? So we calculate it by using this equation of kinematic again. Sebab tu Benda kata, walaupun chapter 4.3 sampai 6, tapi this one is come from your chapter 2. So jangan tinggal chapter 1, 2, 3 and 4 sampai, sebab kita akan guna. So by using your kinematic equation, you boleh choose daripada 4 yang suit with our information yang kita ada. So V equal to AT plus V initial. So ni V final lah. Okay. So you will get 37.5 meter per second. So C. Tapi di group ni tak habis lagi dia punya, so dia nak D, komponen. Komponen dia apa? Vx, Vy. Macam mana nak calculate Vx, Vy ni, brother sister? Cari je lah V minus cos negatif 1.36. Negatif bukan negatif. Boleh pakai negatif atau you pakai yang ni lah 180. Pakai 181.36. Dapat berapa? Ada siapa yang nak share dengan madam jawapan dia berapa? Siapa dapat jawapan ni? Siapa ni nilai dia? Cepat, siapa nak share? Kalau tak, you cari sendiri. Berapa? Negative 37.5. Okay, good. 5 meter per second. Okay, yang lagi satu, sign ni? Negative 0.893. Good. 93. 93 meter per second. Okay. You boleh tinggal jawapan macam ni ataupun you salin balik. V equal to negative 37.5 I plus minus 0.93 J. Unit kat luar, meter per second. So you boleh buat macam ni ataupun macam ni. Sama je, dua-dua betul. Okay. Ada nak tanya pasal nombor 7? Yang ini very very fundamental, basic for our chapter 5. Okay, number 17. Review the three force. Salah soalan. Nombor 17. A block slides, okay, down or frictionless plane having an incline. Kita dah masuk group incline. Theta equal 15 degree. The block start from rest at the top and length incline 2 meter. So draw free body diagram. So mesti ada normal to the inclined surface. Good. And then mg sin theta towards the left. And then mg cos theta. Okay. Ataupun satu lagi. Dia boleh juga. Cuma this one is orang kata for me is a correct. Because kita respect. Perkataan dia incline theta equal to 15 degree. So biasanya kita respect kepada trigo. So this is your trigo. So this is 15 degree. So sama yang ini. Okay. Tapi madam tak kata salah kalau you buat satu lagi bentuk macam ni. Gambar yang sama cuma terbalik. Yang ini pun boleh dikatakan betul. Betul. Dia bukan boleh dikatakan, memang betul. Cuma nanti value dia berubah-ubah. Okay, kita tengok nanti. Yang ini. Yang ini kenapa madam rasa macam salah je. Baru tiba-tiba rasa salah. Okay, kita tengok sekejap. Bukan salah dia punya direction. So, kalau kita tengok kat sini gambar ni. So, this block, kalau dia start to slide, dia akan slide towards the left of inclined plane. Left. Kalau yang ini, arah dia. Kalau yang ini, towards the right. Jadi, you kena tahulah right dengan left, apa nilai dia. Negatif kat mana, positif kat mana. Okay.
So again and again, this question B, the acceleration of the block. So kita pakai x component dekat incline, as we know that this block is orang kata apa, move in the x component of incline. So mg sin theta equal to ma. So yang ini kena letak negatif kat sini. Kenapa? Sebab mg ni ke kiri. Yang ni mungkin dia terlepas pandang . So negatif mg sin theta equal to ma. Tapi because dia nak magnitude kan, tapi tak ada masalah. Tapi kita boleh letak dia. Dan yang kat sini maksudnya negatif juga. A1 dia negatif juga. Memang jawapan dia akan dapat 2.54, tak ada masalah. Cuma kita nak highlight kan bahawa dia negatif, A dia ke sini pun negatif. So dia dapat magnitude dia 2.54. Okay, yang ni pun sama 2.54. Cuma kat sini dua-dua nilai dia positif. Okay. Kemudian C is its speed when it reach the bottom of the incline. So means that we going to have our equation of kinematic again. Okay. So this group propose this equation. So as you calculate it, you will get that 3.19 meter per second. Okay. Tapi Madam nak tanya, kalau aspek tu gambar ni, kalau velocity dia, arah dia positif, nilai dia positif ke negatif? Kalau velocity. Ini speed. Sekarang ni kalau velocity, kalau kita tanya perkataan velocity, simbol dia macam ni. So, apa sign dia? Positif ke negatif kalau kita respect pada gambar ni? Brother, sister? Negatif. Negatif 3.19 meter per second. Kalau dia minta velocity, dia should be negatif. Kalau dia minta speed, then you get 3.19. Tak ada masalah. Tapi, sebab kenapa? Sebab kita tahu kan bila kuadratik kita akan dapat plus minus. Jangan letak jawapan plus minus. Jangan. Okay. Sebab dalam vektor tak boleh letak dua simbol. Kena letak salah satu je. Positif atau negatif. Tapi kalau magnitude you can leave it, ada absolute value ataupun dia punya skala saja. Okay. So nombor 17. Ada further discussion tak? Ada yang nak tanya? So kalau yang gambar macam ni. A dia masih sama. A dia masih sama. Magnitude Tapi kalau arah A akan jadi positif. Nilai sama. Sebab dia bergerak ke sini. Positif A. Dan V dia, kalau velocity dia akan jadi positif 3.19. Ini square, sorry. Okay, boleh? Clear? Okay, soalan nombor 17. Complete. Okay. Next, kita tengok nombor 19. The distance between the two telephone poles is 50 meter. When 1 kilogram bird lands on the telephone wire and midway between the poles, the wire sets 0.2 meter. Draw a free body diagram. Again, chapter 5 ni memang free body diagram is the heart of its heart of this chapter. You kena buat dia. So again, okay, mungkin dia terlepas pandang yang ni. So make sure that you tak Newton jangan 9.8 sahaja. Okay. Tension, so dia duduk tengah-tengah. So tension dia akan same magnitude but opposite direction lah. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. And then normal gravity. Gravity Okay. Then kita nak calculate dia punya equation, dia punya how much tension does the bird produce in wire. Okay. So this group dia come up with this diagram, good, and then dia come up with the table, apa komponen X yang ada, apa komponen Y yang ada untuk setiap parameter. Weight, T1, T2. It turn out that T1 and T2 have the same magnitude but opposite direction. Sebab tu dia pakai T yang ni. Okay, good. Cuma satu arah ke kanan, satu arah ke kiri. Okay, so they come up with the equation of Y component because yang ini yang akan calculate us the tension. Yang ada maklumat yang banyak. So, equal to MA. And then MA dia equal to 0 because the bird is, kenapa kalau ikut kat sini dia MA tapi bila kita calculate MA dia, A dia 0. Kenapa? Untuk Y component, burung tu kalau lands dekat wire, you boleh imagine dia buat apa? Pergerakan apa dia buat? Anyone? Dekat Y je. Dalam keadaan apa? Dekat Y Dekat Y saja. Betul, dekat Y lah ni untuk Y. Dia lompat-lompat. Dia lompat-lompat? Are you sure? Ayolah, kalau, okay, maksudnya kalau melompat-lompat tu memang kita tak boleh guna equation ni. You brother? Static ada, static. Dia more dalam keadaan static. Dalam melompat-lompat tu ya, tapi bukan all the time. Dia memang jatuh lah.
So kita respect pada condition yang normal lah. Biasanya maksudnya condition yang selamat. Dia akan static. Yes, good. So that's why your A equal to 0. Sebab tu kita pakai component Y. And then this group pun dia propose pakai component Y. Good. So from this you can straightly calculate the value of your tension 630 Newton. So this is very good solution lah and propose of answer solution. Cuma mungkin kena indicate something dekat sini. AY dia kosong. Tapi tak ada masalah. For our discussion lah. Okay, next, number 29. So yang ini sama je soalan ni, cuma kita ambil daripada gambar figure problem 5.20 figure 22. Figure soalan nombor 5. So dalam ni kita ada object which is connected by a light extension cord. So maksudnya kita akan ada tension, frictionless pulley block that is sliding on flat table. Taking coefficient of kinetic friction is 0.2. So kita kena indicate friction pada permukaan yang mana objek 5 kg attached and find the tension in string. Okay, so as you can see, this is the direction of its A. For this horizontal, positif ke negatif? Untuk gambar 5 kg ni, arah A dia positif ke negatif? Positif. Very good. Positif. And then kalau vertical ni A dia negatif ke positif? Negatif. Positif. Kuat sikit. Positif negatif tu macam negatif. Walaupun nilai, okay, dia share same magnitude. Dia share same magnitude but direction dia tak sama. Sebab tu madam buat macam ni. AX magnitude dia sama dengan AY which is sama dengan A. Tetapi bila kita masuk dalam equation, dalam keadaan dia, yang ini positif, yang ini negatif. Yang ini kena sangat-sangat be careful, kena berhati-hati. Nanti tiba-tiba semua negatif, semua positif, nampak? Yang ini memang madam letak dia nilai yang ini positif, yang ini nilai negatif. Okay. So, dan ada friction. Biasa soalan kita tak, tension ni tak ada friction, tiba-tiba hari ini dia ada friction. So, friction, so tension akan bergerak ke, terbalik sorry. Sepatutnya tension ke tension. Betul lah, tension ke sini. Tension ke kanan, okay. Friction ke kiri. Sebab objek tu nak bergerak ke kanan, jadi friction dia ke kiri ataupun opposite. So that's why this equation. Okay, so you should get your A is 5.6 and then daripada situ kita boleh calculate tension, which is ambil mana-mana equation dan kita calculate tension dia dapat 37.8 Newton. Ada tak yang tak dapat nilai ni? Tu tak perasan soalan ni. Soalan draft solution lain. Soalan dia memang madam pilih soalan yang lain. Ada 2 soalan, 3 soalan je yang sama. Yang lain semuanya tak sama. Ada yang, okay, yang ini memang soalan untuk kita punya tutorial dalam textbook. Okay, ada soalan tak pasal chapter 5 ni? Question nombor 29 ni as very orang kata apa high order lah. Sebab you kena ada friction semua. Jadi orang kata manalah tahu tiba-tiba soalan ni keluar lagi. Bukan soalan ni bentuk macam ni. Jangan pula nanti kecewa kata madam kata soalan ni memanglah bukan soalan ni, bentuk dia macam ni. Okay, clear? Clear madam? Boleh? Ya saya. Boleh. Okay, good. Seterusnya kita pergi ke chapter 6. Okay, this group propose this solution. So kita tengok soalan ni dulu. So soalan ni panjang jugalah. Tak larat juga nak baca sebab ini 3 group dah. Okay. Express your answer. Sorry. Mana? A. What is the acceleration when car is at B located at angle of 35 degree? Okay, 35. Okay. So kita calculate by using the conversion. So first kita cari dia punya radius. Okay. So daripada sini kita boleh calculate. Radius dia is about 1.496 meter ataupun lebih kurang 150 lah kalau I round off terus. And then kita cari dia punya magnitude of velocity. Macam mana nak calculate magnitude of velocity? Kita calculate je by using equation distance atau displacement divide by time. So you will get that the value is 6.53 meter. Okay, so ni magnitude. And then bila kita tahu bila objek ni dalam
circular motion, we will have our A. A ni A apa brother sister? Kalau dalam circular motion A apa? Sengaja je media mempadamkan. A apa kat sini? A apa? AC. AC. Good. Ataupun apa nama penuh dia? Centripetal acceleration. Good. Centripetal acceleration. Ataupun you boleh juga pakai equation AR. Dia share same equation cuma arah je berbeza. Okay. So kita calculate by using this equation and then ni magnitude. But then soalan dia nak express in I and J vector. So you kena calculate dia by using respect pada dia punya angle cos 35 untuk I dan dia adalah negatif dan J kena darab dengan sin 35. So you dapat kosong, dia positif. Okay. So you will get that your I is negative 0.335 I plus 0.163 J, meter. Ni meter meter per second, sorry, meter per second. Ni magnitude dia. Ni magnitude dia. Betul lah. Tapi dia punya apa tu? Vektor dia negatif 0.2335 ataupun you boleh pakai 0.33 I plus 0.63 J meter per second square. Okay, square lupa. Okay. Kemudian kita tengok terlupa rupanya. Okay. So kita nak terusnya cari dia punya car average speed. Car average speed, right, which is dia punya soalan ni apa? Soalan B. B. V speed dia. Without ni. Macam mana nak cari dia punya average speed? Ada idea yang lain? Dia ambil sekerat je. Apa dia punya average speed? Yes. Delta X over delta T. Okay, and then your answer will be? 6.53 milli per second. Sama. Good. So this share same benda ni. Good. Okay. And then kita cari dia punya average acceleration during 36 second. So kita calculate by dia punya average ni. So kita bahagikan dia dengan masa dan kalau tu respect tu dia angle. So kalau you dapat berapa dia punya ni? Dia punya komponen. Ada nak share dengan media? So nilai-nilai ni you bahagi je lah sebenarnya dalam mana boleh. Sorry. So 6.3 ni you bahagi dengan 36, darabkan dengan komponen dia. So komponen X cos 35 negatif. Kalau sin 35. Okay, ada nak share VX berapa? VX berapa? Dapat berapa VX, brother sister? Dapat tak? So bahagi je lah. Yang ini 6.53 bahagi 36. Sin pula dah, sorry. Sin pula dah, cos 35. Negatif So you get dapat apa ni? Cuba tekan kalkulator, dapat apa? Siapa dapat? Negative 0.181. Yes. Okay, 0.181 I meter per second. Ataupun VX dia sama juga 53 bahagi 36 sin 35. Ni tak ada negatif. Okay, dapat apa? Sama juga, positif. So boleh buat macam ni ataupun you tulis dalam bentuk matematik, which is V equal to negative 0.181 I plus 0.181 J meter per second square. Sorry, meter per second square. Okay, that's all. Okay, untuk chapter 3. Okay, ada soalan? Okay, next we go to question number 25. Okay. So I have a string under a tension 50 Newton is used to wear a rod in horizontal circle, radius 2.5 and speed 20.4 on frictionless surface. Condition ni. As the string is pulled, the speed of the rod increase. When the string is on the table 1 meter long, the speed of the rod is 51 meter. So the string
breaks. What is the breaking strength in the Newton of the string? Okay. So kita ada dua condition. So sebelum dia break dan juga dia start to break. Jadi kita kena tengok. Okay, so dua-dua while we wheeling the rod, dia akan buat rotation, dia akan buat circular motion. So maksudnya you kena calculate respect to centripetal force. So force tension tu pun turn out, maksudnya kalau dia lukis batu tu dengan kabel tu dia akan buat rotation. Okay, so tension dia akan terbalik dah tension dia. Tension. So kita kena calculate tu tension respect to 20 meter per second and radius 2 meters 2.5. Okay, so dapat dia punya mass. Okay, daripada sini kita calculate balik juga bila kita dah tahu mass and as when new speed and as when new radius. So you will get 781.3 Newton. Ataupun kalau you round off jadi 781 lah Newton. Okay, ada soalan? Ada yang tak dapat langsung ataupun ada yang buat tapi tak dapat jawapan macam ni. So you kena buatlah satu. Bila initial, bila dia punya speed yang ini. So string ni under tension. And then final yang kat sini bila dia start to break. Okay? Clear tak brother sister? Macam mana nak buat? Jadi tu. Okay, soalan nombor 42. Madam nak Ya tanya. saya. Okay, tadi. Yang MA tu dia dapat dari mana madam? MA tu dapat dari mana? MA ni dia represent MV square divided by R, brother. So yang 50 tu daripada T ni tension tu Yeah, tension. So dia pakai FT tension. Boleh. Maksudnya dekat sini our centripetal force is represent our tension be our centripetal force be represent by the tension. Okay. So equal to MAC lah, dia tak buat C tu, dia lupa mungkin. So dia pakai equal to MV square divided by R. Sebab kita tak ada nilai A, kita cuma ada nilai V sahaja. Cuma yang first tu you kena calculate nilai mass dulu berapa. Okay, clear? Yang lain okay? Dia kat situ lah. Sebab you kena tahu tension tu is actually be represent by centripetal force. Yang ini ialah nilai centripetal force juga untuk tension tapi bila dia dah break berapa. Okay, number 42. Question number 42 sama macam example kita buat. Cuma sekarang kan dia nak force when the seat exerted on a 40 kilogram child when the child is halfway between the top and bottom. Okay. So macam mana nak jawab soalan ni? Sama juga macam mana kita jawab soalan example tu. Cuma sekarang kedudukan child ni ialah halfway between top and the bottom. Maksudnya bukan dia duduk kat center Dia berada dekat bulatan tapi dia berada halfway between the top and bottom. Okay. Jadi madam nak bring to your attention. So maksudnya dia boleh berada di mana-mana point antara top dengan bottom. Pada dekat point ni, satu. Pada label dia A and satu lagi B. Okay. Boleh ke? Bukan dekat sini. Jangan letak dia dekat sini. Itu bukan halfway of bottom and top. Bukan macam tu. Okay. Boleh tak A dengan B ni? Lain macam mana? Aja saya? Lagi sekali dia. Lagi sekali? Apa tu? Tak malu je. Kan kita buat dia dekat Ferris wheel. Ferris wheel tu kan macam satu bulatan relung, macam satu circle yang besar. Kan? So dia tanya when the child is halfway between top and bottom. So cara logiknya patutnya dia berada di antara dua midpoint lah, midpoint antara top dengan bottom. Tapi bukan dekat center ni. Jangan pula you kata you duduk kat tengah ni. Bukan, dia duduk dekat dia punya circle ni tapi point dia sama ada A ataupun B. Clear tak brother sister? Okay, faham madam. Clear dah. Jangan buat dia duduk dekat center. Clear, Jangan buat dia duduk kat center. Dia tak pernah duduk kat center. Sebab Ferris wheel ni dia macam ni. Kan dia punya, betul dia macam ni. Dia rangka je kan.
So dia duduk dekat bulatan tu. Dia duduk dekat circle yang bulat tu. Sebelum ni dia duduk kat bawah. Tapi sekarang ni kalau dia duduk kat sini. Ataupun duduk kat sini. Dia antara point ni. Antara dua. Okay. Jadi kita tengok okay. Point A dulu kita tengok point A. So point A akan ada normal. Cuba bayangkan gambar budak ni. Dia letak dia dekat sini lah. Okay. So normal dia ke mana? Ingat lagi tak example ni? Normal ke mana? Normal seat dengan budak. Bukan the whole normal of tempat duduk ni. Bukan. Ni permukaan dia ni. Tempat duduk dia dengan kaki dia dekat surface of the seat tu. Normal dia ke mana? Ke atas. Masih lagi ke atas. Very good. For both point pun masih lagi ke atas. Okay. Kemudian, weight ke mana? Ke bawah. Ke bawah. Masih lagi ke bawah. Jangan tiba-tiba weight ke atas. Itu memang. Okay. Yang membezakan dia ialah, okay, medan lukis. Yang pertama ialah, okay, kita tahu dia akan ada centrifugal force. Which is the direction is toward the FC ke mana? Centrifugal force always toward the Center. center. So ada satu kat sini, FC. Satu lagi dekat sini. Bukan color. Kan baru nampak. Nampak tak? Semuanya ke center. Tapi bila kita compare FC yang orange dengan FC yang hijau ni, arah dia tak sama. Sebab FC yang orange, arah dia ke kanan. Positif. Betul ke salah? Betul. Lepas tu kalau point dekat B, FC dia jadi negatif. Sebab dia ke kiri. Okay. Clear? Jadi itulah dia punya solution sebenarnya. Jadi you dah boleh jawab sebenarnya. Jadi madam keluarkan gambar ni saja. Jadi try jawab dan kalau you calculate, ada yang dah calculate tak? Patutnya ada yang calculate. Dapat satu sebelah pun tak apa. Jadi you boleh calculate nilai dia berapa. Jadi dia punya FC. Dah mana pula FC dia? Kalau you calculate FC dia untuk yang point B dulu FC. Dan dia adalah komponen Fx. Horizontal. FC dekat B So dia adalah negatif mv square divide by R. Ataupun R ni lah. So you calculate dapat berapa. Kalau dekat FC pula dah. Tak nak pakai colour ni lah. Sekarang nanti nampak sama. Pakai colour orange tadilah. Okay. FC dekat A dia akan jadi terbalik. mv square divide by R. Equation sama. Tapi yang membezakan satu negatif, satu lagi positif. So ada yang nak tolong bina kira. Cuba kira 40. Tenang je jaga kereta. 40. Dia ada nilai kan? Betul lah. 40 darab dengan 3 square divide by 10. Betul tak ni? Betul. Dapat apa? Cepat. 40 darab 3 square bahagi 10. Dapat apa? Anyone? 36. 36. Satu negatif 36 Newton. Satu lagi positif 36 Newton. Jadi dia punya komponen Y cari je lah. Pakai N ni. Betul zero. So you akan dapat dah nilai dia berapa. Fnet pun dapat dah. Fnet carilah Peter. Tak susah pun sebenarnya. Cuma kena pandai imagine. You kena start imagine macam mana FC ni bergerak. Dekat point A, kat point B. Okay, angle pun sama. Angle pun satu negatif, satu positif you akan dapat. Sebab yang A positif, yang B negatif. So jawapan dia memang kena beri 84 jawapan dia. So satu positif dekat A. Ni A. Kalau theta B negatif. Sebab dia ke arah balik. 47, 44 dah. Net tu kira sendiri. Dapat berapa nanti nilai dia. Okay, so that's all for your tutorial question. Ada nak tanya? Ada yang nak tanya lagi? Yang mana yang tak clear? Ya saya. Soalan ni soalan buku teks kan? Ya, soalan buku teks. Kenapa? Mana datang velocity? Sebab dalam buku teks value dia ada 40 kg je.
40 kg mana datang velocity daripada example. Dia tak bagi example. Jap. Dia tak lagi. Biar betul soalan ni. Ni dia tengok kat mana dia punya solution, dia punya example dia tak sama kan. Takut dia pergi ingat example yang buku lama dia ada nilai, buku ni tak ada nilai. Tak ada nilai. Dia boleh confuse. Tak ada Adam. Ada Saya berat ada budak tu. potensi. Dia ada. Budak tu je. Lain tak ada. Okey, tak apa. Dia tak ada nilai, tak apa. Yang penting benda ni. Ni. Yang ini. Yang ini Mina akan tengok. Sebab kita tak, dia kalau ada nilai kita masuk je. Yang penting you tahu macam mana nak keluarkan FC dekat point B, dekat FC dekat point D. Ada lah. Kenapa pula tak ada? Ada lah. Soalan 42 je macam. Example 9.6. 9 dah 6.5. 9.6 dah. 6.5. Example dia sama. Kecuk meja maksudnya macam dah. Dia bagi ni lah. Penat saya ambil tiga. Ada. Tolong sikit tengok dia bagi constant speed. Memang dia kena bagi salah satu. Dia tak boleh bagi. Dia kalau dia bagi A tak payah pakai B square, pakai A je. Kalau dia bagi B square, dia bagi B, you kena pakai ni. Kejut dekat meja rasa macam dah pernah buat soalan ni 2 kali dah buat. Okay, alright. Boleh? Nanti normal tu cari je lah, equal to mg. Ini kalau tak tahu juga mg ni, masalah ni nak kena buka balik SPM ni. Okay. Alright, so that's all for your chapter 5 and 6 for tutorial. Okay, so again, as I mentioned, for tutorial discussion, madam hanya buat soalan dalam textbook sahaja. Okay, yang soalan web sign tak buat. Soalan web sign tu kalau you nak tanya, maksudnya boleh tanya personal lah sebab benda ni semua dalam web sign. Dia ada dia punya purpose of hint dan sebagainya. Okay, boleh? Boleh. Okay, so kita nak masuk. Okay, so again, as I mentioned previous regarding your test 2, we will limit until chapter 6. Senang yang dia cakap chapter 6. Jadi you study balik chapter 1, 2, 3 tu. Cuma biasanya dia lebih pada recall lah. Okay, 4.3 sampai 6 sebenarnya. Okay, dia punya main lah. Tapi tetap macam you tengok tadi, you kena guna chapter 2. You kena guna chapter 3. So benda tu sebenarnya masih lagi di carry ke depan. Okay. Dan again, kalau iTaklim, doakanlah iTaklim tu tak ada masalah. So you tak perlu upload answer for your MCQ. Kalau tidak you kena upload. Okay. Tapi for my, kita kata apa tu, emergency plan, bila you tulis soalan ke apa, solution ke apa, make sure clear jangan pula nanti ada yang tak clear, nanti payah nanti nak tengok jawapan. Okay, so upload dekat Microsoft Teams again. Okay, please make sure tolong tulis nama, tolong tulis metric number dan juga section number for every single pages. Lepas ni mungkin dalam hari Jumaat ke Medan akan pulang test 1, so you boleh tengok lah you punya solution macam mana. Ada yang tak tulis nama, yang tak tulis dia punya, dibimbangi kalau tiba-tiba you upload dan sistem tak recognize, tu payah juga. Okay, alright, ada lagi nak tanya pasal chapter 5 and 6 before we continue with your new chapter today. Kita buat chapter 10. Ada soalan? Clear? Okay, kalau clear, kita come up, kita continue with chapter 10. Okay, you can look, you can refer to page berapa, lupa dah. Tadi buka tu lupa. 200 berapa ni? Sekejap sambil tu madam share my slide. Okay, chapter ni. Rotation of rigid object about fixed axis. So kita nak masuk a very new thing for you. So nampak tak slide madam ni? Page 240. Okay, so this is one of the application for this. Actually kita akan refer balik kepada chapter 4.3, tapi kita go balik kepada basic asal dia sebenarnya, which is circular motion. Okay.
Alright, so so chapter 10 kita hanya akan buat dia punya discussion. I will I will start with 10.1, angular position, velocity and acceleration. So semuanya kita akan berkisah pasal rotation, circular motion sampai 10.4 torque. 10.4 sorry 10.6 calculation of moment initial. Benda apa ni? Benda barulah. Okay, and then kita akan lompat ke chapter 12.1 which is analysis model regarding rigid object in equilibrium, dan juga 12.3. 12.2 kita tak buat. Okay, so this is the subtopic that we are going to discuss for this rotation of rigid object about fixed axis. Okay, title page ataupun title chapter here. As you can see, I have a spanner here. Alright, and you can see that the middle of the, after the spanner surface tu, kita ada nut. Tahu nut? Bukan kacang nut ke bowl? Dia pun kadang-kadang bowl ke nut tu? Yang macam hexagon tu. Tahu tak berada yang slide yang gambar yang bentuk macam hexagon 8 kan? 8 hexagon kan? 6 heptagon. 6 heptagon. Hexagon 6. Hexagon 6 lah kan, hexagon 6. Nampak tak? Tu bowl ke nut Nut. Kalau nut lubang. Okay, so you tengok. Kalau kita nak this is one of the application yang mana kita buat rotation. Perasan tak bila kalau kita nak keluarkan nut daripada bowl dia tu, you kena rotate your spanner. Pernah buat? Pernah buat tak brothers? Ramai brothers kan? Pernah buat tak? So this is one of the applications sebenarnya. Kita punya rotation of rigid object. Okay, and our syllabus kita hanya buat untuk fixed axis. Siapa yang nanti kuliah buat mechanical, buat civil, you kena ada banyak ni lah, ada banyak reference nanti. Yang sebelah dia is actually I take out from my previous textbook. This is one of the application. Kita apa tu, torque ataupun gasing. Dalam bahasanya gasing. The rotation of the torque tu menyebabkan kita ada rotation. Yang ini. Okay, so kita akan start with a very basic of our rotation. So again and again when we discuss about rotation, kita akan respect to the condition that we call rigid object. Apa benda rigid object ni? So basically this rigid object maksudnya dia keadaan dia lebih fix dan kita lebih mudah untuk analyze dia. Sebab in real world kita ada irregular shape, kita ada geometrical shape. So semua benda tu kita jadikan our discussion as rigid object supaya our analysis tu become more easier for your syllabus. Tapi bila you go high level, there will be much more critical lah, dia punya complex shape dan sebagainya. Okay, so what is rigid object? Which is the object is non-deformable. Jadi shape dia tu kekal macam tu sampai our end discussion. Jadi kita tak pertimbangkan shape dia mudah berubah ke, dia punya mass mudah berubah ke, kita tak ambil. Kita assume semua tu constant, semua tu will be the same from initial to final. Boleh brother sister? Clear tak? Dalam real life no. Real life tak boleh buat macam ni. You kena come up with your orang kata apa tu, dia punya nilai keadaan asal dia lah, keadaan sebenar dia. Bila dia buat rotation sebenarnya dia akan berubah. Ada benda yang berubah sebenarnya, especially in terms of shape and as well the mass itself. Yang itu nanti you buat dekat high level lah. Okay, so kita pakai rigid object. Do my audio blur? Ada masalah tak dengan audio medium sebab tiba-tiba dia keluar bad network quality. Tak tahulah hari ni memang masalah. Okey je madam. Okay. Sebab hari ni macam-macam network terjadi dekat UIA ni. Tak tahulah. Okay. Alright, so biasanya kita akan respect kepada true circle shape. So madam would like to bring you to your discussion pasal circle. So kita tahu, as I can illustrate this
this as one of the shape of circle, true circle. So biasanya circle dia mesti ada center. Betul ke salah? Betul. So every true circle, okay, they have one center yang kita biasanya kita labelkan this true center here as origin. So dalam buku teks ni origin, bukan origin maksudnya this point we refer as center. Yang ni center lah. Okay, kemudian yang seterusnya dia mesti ada radius. Betul ke salah? Benar. Betul. Betul. So kalau tak ada radius itu bukan circle. You tak boleh buat konsep of circular motion ni. Okay, yang seterusnya dia mesti ada angle. Tak kisahlah angle dia, maksudnya kalau kita tengok 0 to 360 degrees lah. Ini kalau complete revolution ni kita panggil 300. Tapi dalam our discussion kita tak pakai angle yang bentuk dia macam ni. Kita panggil dia, kita guna dia punya magnitude ataupun nilai dia 0 to 2 pi. Media akan pakai benda ni nanti. Jadi bila media sebut radian, janganlah pula terkejut datang dari mana radian. So kita akan pakai unit ini untuk angle. Okay, clear tak? Ke ada yang tak clear pasal ni? Ada benda yang pelik ke kat sini? Ada tak yang pelik? Tak ada Takut benda. juga. Kan sekejap lagi tiba-tiba tak pernah dengar center. Okay, yang seterusnya ialah kita akan ada perkataan circumference. Okay, ference. Ataupun simbol dia S lah. Ataupun ada yang pakai simbol L. Let me know supaya nanti jangan pula tiba-tiba dia pakai S. Datang dari mana S ni? So biasanya our circle dia akan ada circumference. Biasa circumference ni pula dia akan be impact ataupun be contribute for angle. Okay, and as well radius lah. Yang ni kena revise balik apa itu circumference. Okay. Kemudian apa lagi? Medical check balik, takut nanti ada yang okay. Itu sahaja. So that will be the basic for your circle. Ini circle yang kita buat. Jadi selain daripada ni, it's not your syllabus sebenarnya. Dia ada sebenarnya rotation yang bukan bentuk dia circle macam ni. Ada. Tapi high level nanti you go deeper. Yang itu siapa yang buat fizik, siapa yang buat mechanical, buat civil, you kena tahulah. Okay. Alright. Okay. Lupa satu lagi. Seterusnya, bila kita buat circle, kita juga respect to your trigo knowledge. Maksudnya apa trigo knowledge? Dalam trigo, okay, your rotation of trigo is start from this positive X. Maksudnya dia rotate macam ni. Ini ialah rotation of our, kalau dia tak bagi tahu, ini cara your object rotate dalam circular motion. So dia akan start daripada point kat sini. Tak kisahlah x-axis ni, and then dia rotate. Sekejap bateri pula dia ramai. Ini dia punya condition. So kita masih lagi respect to our normal trigo. Okay. Kalau dia cakap tiba-tiba dia rotate daripada negative x-axis, you kena buat daripada situ. Kalau dia tak bagi tahu apa-apa, kita buat yang ini. Bentuk yang macam trigo. Okay. So daripada positive x-axis dia rotate lah. So maksudnya kat sini ialah kosong radian. Kosong angle. So dekat x-axis dia ni kosong angle. So dia akan So madam hilang. Madam. Madam okey tak tu? Alright tak alright madam? Madam hilang kawan-kawan. Dia pakai airplane mode madam. Jangan hilang madam. Madam. Foto. Madam. Apa madam? Kelas habis. Okay madam. Bukan. Belum. Madam punya laptop tengah. Masih madam. Letter madam macam picture. Belum. Masih madam. Belum boleh. Masih madam.
Thank you, madam. Thank you. Only pain. Madam, Belum. Belum. Sabar. I will share my screen. Belum. Buat apa ni? Terima kasih madam. Suruh buat ni. Quiz. Robi. Robi. Redor masing-masing Nak bersihkan ni. Habis kelas ke? Tak Dah boleh. habis dah. Madam. Ada. Chapter tak habis lagi. Koyak tu korang. I think I need I think I need to end our class here. Thank you, Oi, madam. tengoklah tu. Thank you. Tengok tadi. Madam. Thank you, madam. Allahu Akbar. Mantap tu, madam. Habis, Cok. Wih, dah habis, Cok. Jarang. Macam mau kalau We'll end our class Only at 4:30. pain. Lipin. Thank you, madam. Kat luar. Okay. Serius lah habis ni. Madam, ada ke tak? Hilang kita. Break lah. Break. Mana hilang? Sebab madam cakap dah habis ni. Laptop dia bakar. Terbakar. Serius lah. Break. Oh, dah habis lah. Dah, gerak. Ini kata end our class ni. Okay, ciao. Ya, aku pun kena restart aku punya ni tu laptop. Laptop aku dah panas dah ni. Aku pakai nak. Pandang gila babi. Weh, dah habis dulu kelas madam kata. Kelas habis tu. Kelas habis tu. Ini tak tipu lah. Setahun sekali, Cok. Setahun sekali. Ini satu dalam Selalu macam ni. Tiga sekali bongok, 3 sem sekali. Alhamdulillah. Ada doa mak gue. Betul ni. Siapa Ni je dia, madam kata habis kelas. Ya, lah. Thank you, madam. Okay, thank you Madam. madam. Thank you dekat tu, dekat tele you. Say madam. Kita